Ya, itu sangat menarik tadi. Inovasi yang kita lihat, maknanya ia bukan semata-mata bergantung kepada alat yang kita harus cipta ataupun tingkat baik daripada alat yang dah sedia ada, tapi kadang-kadang inovasi pun membentuk gaya atau aktiviti atau lagak macam yang dibuat tadi. Betul. Yang penting tiada sentuhan grafik digital. Itu adalah manual ya. Cuma mungkin ekspresi cara berposing tu lah, cara bergaya tu juga memberi peranan yang penting. Kita boleh cuba di rumah sebenarnya, Satu Sharina. bentuk inovasi. Letak je tripod dengan teknik aperture yang betul. Kita boleh. Kita cuba Lepas tu boleh snap atau rakam atau petik tu di set terus supaya ia boleh buat petikan banyak kali lah. Macam tu. Itulah dia. Ini membuktikan bahawa Jepun ni sentiasa je ada benda yang pelik-pelik dan menjadi trend. Baru, yang menarik, yang unik sebenarnya. Okey, ini juga satu perkara yang unik. Tapi ia bukan dari Jepun, ia dari Malaysia. Kerana yang mewujudkannya ialah inovator dari negara kita sendiri. Apa yang disebut oleh Ali tadi, Pixalicious dan inovasi mesin layan diri. Pixalicious ini merupakan teknologi canggih yang membolehkan mesin pizza ini beroperasi tanpa henti dan tidak memerlukan pekerja. Dengan menghasilkan 120 keping pizza bersaiz 9 inci. Tapi nak kena tahu lebih lanjut kerana kita ada terus sahaja inovator yang bersama dengan kita sekarang ini, iaitu Encikku Adi Fazli Kuradin bersama dengan kita. Apa khabar, Cikgu? Alhamdulillah sihat, bagus. Ya, dan kita juga ada Puan Harlinda binti Abdul Halim pengarah Pixalicious Sendirian Berhad. Ya. Selamat datang. Lepas ni kita ada pizza kan di luar kan. Okey, saya rasa lega dengan ada kewujudan mesin sebegini, sebab saya rasa ideanya memang kita ada untuk minuman ya. Kita dah ada untuk apa lagi? Snack. Ya, untuk snacks dan sebagainya. Jadi saya rasa tidak mustahil untuk pizza, tapi bahan yang segar. Jadi mungkin kita tertanya-tanya berapa lama proses untuk mewujudkan idea dan untuk menjadikannya satu kenyataan. Boleh Cikgu Adi kongsikan dengan kami. Bismillahirrahmanirrahim. First kali terima kasih kru Selamat Pagi Malaysia dan Yayasan Inovasi sebab jemput kita ke sini. Nak beritahu satu benda yang unik dekat orang Malaysia. Kita dah ada satu benda yang kita panggil Pixalicious Vending Machine. Menghasilkan pizza segar, fresh, baked pizza dalam masa 3 minit. So maksudnya kata kita masukkan duit, macam kita masukkan air tu, masukkan duit. So dalam tu dia ada kontainer untuk tepung, kontainer untuk air. Dia akan uli dekat situ, dia akan press dekat situ, dia akan tuang sos dekat situ, letak topping dan keluar dalam kotak dalam masa 3 minit. Dalam masa 3 minit? 3 minit. Macam chef buat tu, tapi dia buat oleh mesin. Dan ada menu-menu lah. Dia ada 4 menu. Yes, ada 4 menu sekarang ni. Kita ada yang kita panggil Chicklicious, which is chicken, Beefylicious, beef, Tunalicious dan Cheesylicious. So ada keju, ada juga tuna. Yes. Dan kita tahu kerana itu ia mungkin menarik minat Yayasan Inovasi Malaysia yang memang memilih produk-produk yang belum lagi ada ataupun dicipta oleh orang lain di dunia, di negara luar daripada negara kita. Jadi mungkin ini antara perkara yang sangat menarik tentang mesin ini sendiri. Macam mana ia berfungsi? Yang rahsia kita jangan cerita. Yang tak rahsia je kita cerita. Macam mana sebenarnya dibuat mesin tu? Maknanya sebab Cikgu Adi sendiri yang menciptanya kan? Yes. Saya sebenarnya kalau backgroundnya daripada law. Okey. Tapi berminatlah engineering mereka-reka tu. Saya dengan tim saya ada engineering Muhammad Nazir. So kita sama-sama berfikir dengan wife saya yang menguruskan segala benda. Macam mana nak come out dengan satu benda yang boleh menghasilkan pendapatan pasif. So kita dapat pizza vending machine. Bila dapat pizza vending machine ni, so kita fikir macam mana nak buat pula. So kita buat part by part lah. Contohnya bahagian mixer, bahagian mixing tu, tepung tu. So istimewa yang tu yang kita patentkan. Yang pertama juga dekat Malaysia. So tak ada lagi kat luar. Yang tu memang kita reka khas lah. Ya. Dan yang penting ia boleh dikomersialkan ya Sharina. Betul-betul. Praktikal. Dan saya rasa lega juga sebab tiap-tiap kali saya nak kena telefon, saya nak kena pesan kat kawan kan, dan ia mengambil masa yang lama. Ia mengambil masa yang lama. Jadi ini macam kalau kita jalan-jalan je, walaupun kita tak terfikir nak makan pizza, tiba-tiba ada mesin kat sini. Makanlah, alas perut sikit. Okey. Tapi kualiti makanan tu sendiri macam mana? Sama je macam kita beli di kedai. Sama macam outlet segar sebab memang dia buat segar. Memang dia buat segar. Berapa lama diambil masa sebenarnya untuk menyiapkan mesin pertama, pilot projectnya tu?
Pilot project ni ambil masa yang lama sebenarnya. Kita ambil masa almost tahun setengah untuk research and R&D. Yes, sebelum tu kita involve dalam minuman, RO water vending machine yang kita bagi nama Ikhlas RO ni untuk kaji trend vending kat Malaysia. Dan memang vending machine memang boleh menjana pendapatan. So that's why kita start buat untuk machine kita lah, pizza pula. Saya rasa satu tahun setengah ya. Satu tahun setengah saya rasa cukup pendek untuk untuk R&D. Maksudnya memang begitu pantas, inovatif dan produktif jugalah. Atau mungkin pengalaman dalam bidang dalam perniagaan melibatkan RO water tadi. Yes. Sebab dia pun sejenis vending machine juga. Betul. Tapi kenapa pizza? Kenapa tak benda lain yang lebih mudah? Curry puff ke? Ni maksudnya tepung-gomok ke? Tepung-gomok. Jadi dua faktor. Yang pertama adalah dari segi makanan tu sendiri. Yang kedua adalah dari segi pendapatan pasif. Dari segi makanan, pizza di antara makanan-makanan yang sedang meningkat naik trending dia di Malaysia. Itu yang satu. Yang kedua adalah kita cuba untuk memaksimalkan pendapatan pasif. Dan dengan curry puff, kalau 40 sen tu agak rendah dia punya margin profit. So kalau dengan pizza dia ada margin yang besar untuk bagi, sebab kita menggunakan konsep licensing macam franchising. Licensing kita sebagai licensor dan ada orang yang beli sebagai licensee. Dan kita nak pastikan pendapatan yang tinggi kepada licensee untuk buat duit dengan mesin kita. Itu dia. Ini bahagian mana ni? Roti dia. Yang ni bahagian lenyekkan dia. Lenyek dia. So ini kontainer dia. Untuk menyimpan sos, menyimpan air, menyimpan minyak. Ini proses dia. Ini tuang sos. Adakah mungkin satu hari nanti akan ada satu mesin pembuat pizza untuk rumah pula? Yang kecil sikit? Dalam plan. Dalam fasa-fasa yang seterusnya kita try dulu yang ni macam mana. Kalau dapat sambutan baik, kita boleh kecilkan lagi untuk home use. Itu dia. Okey. Dan mungkin Puan Harlinda boleh kongsi juga. So kalau kita tengok biasanya kan kalau masak-masak ni kerja orang perempuan. Jadi apa bahagian seorang isteri membantu inovator kita mencipta mesin layan diri pizza ni? Pengalaman Puan Harlinda sendiri. Okey, kalau ikutkan saya dah membantu suami saya ni lah dalam bidang perniagaan sejak saya bekerja makan gaji lagi. Dan kemudian pada dalam 2 tahun lepas dia sebut pada saya yang dia ni suka buat bisnes yang lain daripada yang lain. Dia tak suka follow the crowd lah. So pada satu hari dia beritahu yang dia nak come out dengan satu idea yang memang belum ada lagi di Malaysia, iaitu mesin layan diri. So untuk market trial kami go for RO water ikhlas tu, dan selepas tu bila kita buat market trial tu kita tengok memang ramai sebenarnya masyarakat Malaysia ni dia suka buat duit secara pasif, tak payah kerja and then pergi collect duit. So kemudian dia kata apa lagi benda yang menarik dekat Malaysia ni yang belum ada. So kemudian kami buat research yang bersama, kemudian jumpalah mesin pizza di beberapa buah negara lain yang mana dekat Malaysia tak ada lagi. So kita work out from that idea, buat research dan cross refer dekat negara lain, dan kita mula dengan mencari pereka konsep design, kemudian cari expertise yang boleh develop mesin ni sampai ke tahap inilah. Dan untuk sampai ke tahap sekarang, maknanya mesin ini telah dilancarkan untuk nanti akan diniagakan mengikut sistem franchise seperti yang disebut tadi. Berapa ramai tenaga kerja yang ada sebenarnya untuk membantu perniagaan ini? Okey, sila. Dari Pizzalicious Sdn Bhd ni sendiri. Okey. Okey, first kali saya nak beritahu yang kita sebenarnya dah ada 20 licensee yang menunggu dalam proses produksi. Mesin tu nak keluar insya-Allah bulan depan ni akan berada kat market. Dan dari segi Pizzalicious pula kita tak ramai, kita company yang biasa-biasa kecil-kecil baru nak bermula. So kita ada dalam 15 orang pekerja buat masa ni, yang marketing staff, marketing team dengan technical team untuk topping, maintenance after that. Okey. Encikku Adi seorang yang punya latar belakang guaman, seorang peguam sebelum ini. Undang-undang je. Tapi sejauh mana keyakinan nak meneruskan perniagaan dalam bidang yang melibatkan kejuruteraan atau mekanikal semata-mata ni? Saya sebenarnya lebih minat kepada topik pendapatan pasif. Kebetulan terkena bertembung dengan engineering, so lagi seronok lah cerita dia. Dan sebenarnya mereka satu benda ni menghasilkan satu benda, idea yang baru ni sangat-sangat seronok, memuaskan hati, sangat-sangat buat hati. Tambah lagi pula kita dapat sambutan yang sangat menggalakkan
rasa sangat happy lah. Rasa happy dengan penerimaan kita untuk masyarakat Malaysia ni. Okey. Dan kalau Sharina, cuma zaman sekarang ni kan, nasib baik Cikgu Adi ni dia tak ada rambut macam Graham Bell lah gitu kan. Itu je beza dia. Tapi kalau tak, banyak lagi benda rasanya dia dah boleh cipta. Okey, di titik mana pertemuan dengan YIM berlaku? Yayasan Inovasi Malaysia ialah badan yang mencari inovator di Malaysia dan juga mengetengahkan produk-produk baru yang dicipta oleh inovator-inovator di Malaysia supaya ia boleh dikomersialkan. Jadi contohnya untuk mesin layan diri Pixalicious ni, pada tahap mana ia membantu sebenarnya? Sebenarnya kita daripada awal lagi dah ada berbincang dengan YIM sebenarnya macam mana untuk YIM boleh bantu kita untuk mengetengahkan produk ni. Dan kita dalam proses untuk dapatkan Malaysian Book of Record dan kita perlukan certification daripada YIM yang mengatakan kita adalah yang pertama di Malaysia. Dan kita perlukan juga bantuan YIM untuk dari segi exposure sebab kita mungkin ada kepakaran dari segi teknikal tapi dari segi marketing secara mass tu kurang. So mungkin kat situ kita boleh bekerjasama dengan YIM. Ya, betul. Apa gunanya kalau ada inovasi tapi tak ada pemasaran, betul tak? Yes. Ya. Dan kalau mungkin ada tip-tip ataupun nasihat untuk mungkin mereka di luar sana yang ada idea, ada latar belakang kejuruteraan, sentiasa nak mereka sesuatu dan untuk mereka mendengarkan diri mereka sendiri ke YIM. Jadi mungkin ada tip atau motivasi kepada mereka yang mungkin kurang yakin. Tapi latar belakang lain pun tak apa juga tak apa. Mungkin guaman pun tiba-tiba kan boleh jadi ahli perniagaan contohnya. Mungkin boleh kongsikan Cikgu Adi. Saya yakin ramai orang kat luar sana ada macam-macam idea yang menarik, idea yang unik. Kadang-kadang ada kekangan dari segi duit ke, dari segi kawan-kawan ke. First kali jangan segan dan jangan malu ketengahkan idea tu, boleh pergi ke YIM dan bincang, tengok macam mana workout daripada awal. Dan ada banyak pihak di Malaysia ni, agensi-agensi yang boleh membantu untuk mengeluarkan idea tu menjadi satu benda daripada segi idea kepada reality. Jadi don't stop at that idea, teruskan dan mungkin boleh bertanya dengan ramai orang yang terlibat dalam dunia inovasi ni dan mungkin boleh jumpa kita juga di pejabat, tak ada masalah. Kita sangat-sangat gembira untuk membantu mana-mana usahawan untuk bekerjasama dengan kita. Okey, dan mungkin Puan Harlinda boleh kongsikan dengan kita selepas ini bagaimana ia berfungsi sistem franchise untuk Pixalicious ini? Okey, kepada yang berminat untuk melibatkan diri dalam bisnes Pixalicious vending machine ni, kami galakkanlah untuk hubungi kami di talian seperti yang tertera di website dan juga di Facebook page, dan kemudian kami galakkan sangat-sangat sebenarnya datang ke pejabat sebab benda ni panjang cerita dia, so kita boleh sembang secara detail apa yang kita boleh lakukan supaya boleh terlibatlah untuk melakukan bisnes ni dan apa benefit yang sebenarnya kita boleh dapat daripada bisnes Pixalicious vending machine ni. Dekat mana selain daripada pixalicious.com, mungkin di sekitar Kuala Lumpur di mana lokasi pejabat? Pejabat urusan kami berada di Seksyen 10 Wangsa Maju. Dekat je kita lah. Ya. Berapa kalau katalah untuk orang yang berminat untuk menjadi franchisee, berapa lama mereka akan boleh dapatkan mesin itu dan di mana sebenarnya perancangan yang sesuai untuk kita letakkan mesin Pixalicious ni? Okey. First kali saya nak beritahu satu benda, fakta penting. Mesin kita boleh menjana sampai 25,000 sebulan. 25,000 ringgit sebulan. Tadi 100. Oh, itu ringgit. Yes, RM25,000 sebulan dengan hanya kerja dalam 15 ke 20 minit setiap malam. Macam tu je, lebih kurang simple. Boleh jadi 25,000. So dia boleh ambil kita sebagai licensor dan jumpa pejabat dan berminat. Kalau berminat boleh kita bincanglah dari segi pembayaran dan macam mana, dan dari segi berapa lama nak dapat mesin tu pula, dia kena ikut turn. Sebab sekarang ni kita tengah siapkan 20 mesin yang pertama. So dia ikut schedule lah. Bila kan siapa cepat dia dapat lagi cepat lah. Dan lokasi-lokasi nanti insya-Allah kita target tahun ni by the end of this December kita akan ada 100 mesin di KL dan Selangor. Difokus di Pasaraya ataupun macam RO atau di bawah rumah pun ada? Tak. Tempat ni tempat yang kena ada high security dengan high crowded. Kena ada security sebab mesin tu bernilai tinggi lah. Kalau boleh kita nak 24 hours operation punya location. Sebab mesin ni dia beroperasi 24 jam kan. So kita target akan berada di hospital-hospital, di Pudu, di KLIA, di KL Central. Saya terfikir juga bahan-bahan yang nak dimasukkan dalam tu. Macam mana jadual kita nak masukkan, nak pastikan ia masih lagi dalam keadaan yang baik, sebab kita bercakap tentang bahan makanan yang mentah pula dalam tu. Macam mana caranya? Yang tu yang uniknya tentang mesin pizza ni, sebab kalaulah seorang tu memiliki mesin Pixalicious,
dia hanya perlu berada di rumah dan monitor everything through phone. Dia akan hantar di notification, tepung habis, sos habis, sales kita berapa, laki beli ke perempuan beli, face recognition system, CCTV, semua yang kita memang kita dah equip benda ni untuk pastikan sangat simple dan memang boleh jadi satu benda yang backup kita untuk jana pendapatan. Tapi yang tambahan nak masukkan ke dalam mesin tu masih lagi seorang manusia lah. Yes. Lisensi itu sendirilah. Kita sendirilah nak kena jaga kebajikan mesin tu. Yang menariknya motif kenapa saya berkata begitu tadi sebab itu merupakan satu lagi inovasi. SMS itu tadi semua saya rasa belum pernah dengar itu juga. Selalunya sistem online perbankan online saja begitu ya. Okey, baik. Terima kasih kita ucapkan kepada kedua-dua tetamu kita yang Encik Ku Adi Fazli Kuradin, inovator mesin layan diri Pixalicious, dan juga Puan Harlinda Abdul Halim, bukan sekadar pengarah Pixalicious Senang Berhad tapi juga merupakan isteri. Saya kira banyak memberi sangat banyak motivasi idea. Sangat banyak. Macam tu. Syabas dan tahniah, harap menjadi inspirasi kepada semua rakyat kita untuk mereka sesuatu yang boleh dikomersilkan seperti Pixalicious.com. Pengajarannya, kalau ada idea walaupun rasa macam mustahil nak buat ke apa ke, cari agensi ataupun organisasi yang boleh membantu dan ia sebenarnya mungkin boleh diketengahkan, boleh dipasarkan lebih jauh ke depan lagi sebenarnya. Dan kita memang mencari inovator Malaysia sendiri supaya kita menjadi negara pencipta, bukan sekadar negara pengguna sahaja. Okey, ramai sebenarnya itu yang kita ketengahkan setiap hari Isnin ya. Okey.